Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan malam ini topik yang begitu dekat di hati pelbagai orang, iaitu tentang dasar otomotif ataupun polisi otomotif negara. Dan bersama saya Saudara Muhammad Madani Syari, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Otomotif Malaysia. Terima kasih kerana datang. Dan saya memanglah kadang-kadang saya naik kenderaan awam, tapi saya masih ada kereta saya Pertuan Saga berusia 28 tahun tu. Jadi antara perkara yang kerap dibangkitkan bila sebut dasar otomotif yang paling hampir adalah pemeriksaan dan jangka hayat. Contohnya, kita pernah berbincang tentang dasar otomotif, tapi kali ini mungkin semakin hampir ni, mungkin 3-4 minggu lagi nak keluar dasar ni. Bagaimana pendekatan yang difikirkan dalam dasar otomotif itu terhadap jangka hayat dan juga pemeriksaan wajib atau mandatory misalnya? Terima kasih. Pertama sekali, dia sebenarnya ada dua perkara yang memang berasingan. Satu ialah mengenai scrap polisi, polisi untuk ialah scrapkan kenderaan, dan keduanya ialah apa yang kita panggil end of life vehicle, ELV. Jadi scrap ini sebenarnya satu polisi yang telah dilaksanakan di Singapura, di mana di Singapura mereka memang scrapkan taksi yang berusia 8 tahun dan juga kereta yang sudah berusia 10 tahun. Okay? Tapi di dalam NAP 2014, polisi yang kita ingin ketengahkan ialah polisi mengenai ELV, end of life vehicle. End of life vehicle sebenarnya bukan scrap. Ianya sebenarnya satu polisi yang memberi penekanan kepada pemeriksaan kenderaan, ataupun kita nak memastikan kereta kita apabila ianya dipandu, orang kata ianya roadworthy dan ianya safety aspect of the vehicle tu memang berada di tahap yang optimum. Jadi itulah ELV sebenarnya. Jadi memang banyak berlaku salah faham. Jadi orang ingat ELV itu ialah scrap. Sebenarnya bukan. Jadi dalam ELV, apabila pemeriksaan kenderaan dilakukan, jadi seandainya terdapat beberapa checkpoint safety yang tak dapat dicapai ataupun gagal semasa pemeriksaan, jadi kereta tersebut harus di-repair, harus di-recondition, harus diperbaiki sebelum ianya diperiksa semula, sehinggalah ia dapat melepasi tahap standard keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi itulah ELV. Tentunya unjuran itu sudah pun melihat keadaan ataupun taburan bilangan kenderaan yang ada dalam negara, dan kita tahu dalam era di mana keterbukaan golongan kelas bawah itu terutamanya, baru ni nak naik harga tambang LRT sebenarnya bukan saja tentang dasar otomotif, pelbagai dasar sekarang perlu mengambil kira. Jadi kalau orang yang memang berada di tahap kemampuan kelas menengah tinggi ke atas, mereka mungkin tidak terlalu memikirkan tentang dasar otomotif ini. Tapi mungkin bagi mereka yang memerlukan jaringan keselamatan sosial, mungkin di satu kawasan terpencil, macam kalau ni turun ke pilihan raya kecil ke, ataupun pergi membuat dokumentari tempat terpencil, kadang-kadang hanya ada satu kereta dan kereta itu berusia, dan kereta itulah yang diharapkan untuk bawa kalau ada orang sakit, kecemasan dan sebagainya. Jadi bagaimana melihat dalam struktur makro tu keselamatan ataupun bantuan untuk golongan-golongan yang mungkin tidak mampu untuk melakukan perkara seperti itu? Ya, satu perkara yang perlu kita pertengahkan apabila kelak kita hendak melaksanakannya pemeriksaan kenderaan ialah memastikan wujudnya cukup vehicle inspection center, center untuk membuat pemeriksaan. Jadi di negara-negara di mana polisi ELV dilaksanakan seperti di Germany, di Jepun, di kebanyakan negara-negara yang membangun, mereka mengadakan satu guideline di mana setiap 50 km mesti ada satu center pemeriksaan. Jadi orang kata ianya tak akan membawa kepayahan kepada orang, kepada rakyat untuk membuat pemeriksaan. Itu satu. Yang keduanya ialah dari segi harga. Sebenarnya harga untuk membuat satu pemeriksaan tidak rule of thumb ialah sebenarnya harga penuh satu tangki minyak. Jadi kalau di Malaysia ni satu tangki penuh minyak harganya lebih kurang RM70. Di 50 hingga RM70. Bahkan Puspakom sebenarnya sudah pun memulakan boleh sebenarnya melaksanakan pemeriksaan kenderaan dan mereka mengenakan charge sebanyak RM50. Tapi itu bukannya dibuat dari segi polisi ELV. Kerana Puspakom membuat pemeriksaan sebanyak 12 checkpoint, sedangkan ELV sebenarnya mengendengahkan 18 checkpoint. Jadi ianya lebih
lebih lengkap dan lebih mengunjur kepada aspek-aspek keselamatan. Jadi itulah dia. Maknanya polisi ini tidak akan dilaksanakan selagi infrastruktur pusat-pusat pemeriksaan tidak diadakan dengan sempurna. Jadi ianya tak akan dibuat secara mandatory. Jadi ianya akan dibuat secara orang kata voluntary dan aspek yang kita akan mulakan voluntary ini ialah dari segi aspek untuk mempertingkatkan lagi awareness, kesedaran masyarakat terhadap pentingnya mereka memeriksa kenderaan. Satu perkara yang ingin saya tekankan sini dari segi keselamatan ialah kereta, contohnya brake system, di mana bila ianya lama tak diperiksa dan tak dibaiki dan juga tak dikalibrate, kaliper di dalam sistem brake itu, kalau pada semasa ianya optimum, bila kita membuat penekanan, membuat brake yang secara mengejut, kereta boleh berhenti contohnya 5 meter. Tetapi kalau brake system tu tak efisien, tak optimum, ianya memerlukan 7 meter untuk berhenti sepenuhnya, contoh. Dan sekiranya berlaku kemalangan, 2 meter yang beza itulah sebenarnya yang kadang-kadang boleh membezakan di antara kemalangan yang fatal dan kemalangan yang tak fatal. Jadi itulah kita sebenarnya ELV ini memberi penekanan kepada pemeriksaan kenderaan, dan pada mulanya ianya bukan mandatory, ianya voluntary, dan ianya sebenarnya satu polisi untuk mengendengahkan pentingnya kesedaran masyarakat untuk mereka membuat pemeriksaan atas kenderaan masing-masing. Kita perlu pergi rehat yang pertama, tapi apabila kembali nanti, maknanya bukanlah kalau katalah 14 ke 10 bulan Januari diumumkan besoknya terus akan semua orang yang kena bawa kereta pergi periksa dan sebagainya, akan ada secara beransur-ansur, akan ada peringkat memberi kesedaran tu, mewujudkan rangkaian lebih besar. Itu saya nak tanya lepas ni, kerana kita selalu bercakap tentang apa kita kena buat je, tapi ini juga membuka peluang-peluang baru, pemeriksaan, kemahiran, tenaga mahir untuk memeriksa kereta dan sebagainya, contohnya lah. Mungkin itu kita boleh bincangkan selepas ini, kerana kalau itu sudah ada, tetapi mungkin masyarakat juga melihat, saya nak baiki kereta saya, tapi saya tak puas hati dengan tahap mungkin mekanik ataupun garaj yang ada untuk memeriksa kereta. Jadi mungkin ia memberikan satu pemikiran baru dalam industri otomotif. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Angin Awani. Kita masih bercakap tentang Dasar Otomotif Negara yang baru versi 2014 yang akan diumumkan mungkin 3-4 minggu lagi di bulan Januari. Tadi kita bercakap tentang jangka hayat kereta dan sebagainya, dan kita diyakinkan bahawa takkanlah kalau diumumkan hari ini besok terus bermula secara 100%. Dia akan ada tahap penyusunannya. Tapi dalam konteks itu juga usahawan ataupun pengguna sendiri mungkin melihat bersistem yang sedia ada. Kalau kita cakap tadi 50 km radius, kita tahu prasarana yang ada sekarang untuk perkara itu tidak mungkin, tidak mencapai. Jadi pandangan dalam aspek industri dan keusahawanan tu, Saudara Muhammad Madani, mungkin ini memberi peluang pada pemikiran baru. Jangan hanya menjadi memikir sebagai pengguna, tapi boleh turut serta dalam rantaian pembekalan ini. Di Malaysia sekarang ni kita ada jumlah kenderaan ataupun kereta sebanyak 12 juta, sekitar 12 juta lebih. Jadi kalau 12 juta ini kita kalikan dengan harga satu pemeriksaan sekitar 50 hingga 70 ringgit, ianya sebenarnya boleh menjana ekonomi sebanyak 1 bilion. 1 bilion ringgit untuk satu tahun. Dan kita memang sedia maklum bahawa pusat pemeriksaan yang sedia ada tidak mencukupi. Dan kita memang tidak ingin melihat kepada queue up, itu akan menyusahkan dan ianya takkan meningkatkan tahap kesedaran pentingnya membuat pemeriksaan kenderaan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya betul, memang perkara ini boleh membawa kepada economic spin-off kepada usahawan, kepada negara, kerana ianya memberi peluang perniagaan yang baru,
Juga sebenarnya ianya dapat memberi peluang kepada bengkel-bengkel yang sedia ada yang ingin divest ataupun ingin increase the scope of their business kepada membuat bukan hanya servis tetapi juga kepada pemeriksaan kenderaan. Dalam konteks itu, tahap kemahiran itu satu perkara, tetapi bilangan orang yang mahir, kerana ia mungkin bukan bidang yang dilihat oleh ramai anak muda sebagai bidang yang perlu mereka ceburi. Kalau kita lihat di negara yang begitu maju, kadang-kadang bahan ganti itu tidak semahal upah ataupun perkhidmatan yang diberikan. Itu kerana mereka menghadapi masalah itu berapa lama, dan mereka yang ada keupayaan itu boleh mengenakan charge lebih tinggi. Tapi di Malaysia, bagaimana imbangan? Adakah kita melihat kembali hubungan dengan Institut Latihan Industri, Institut Kemahiran dan sebagainya untuk melihat ke arah ini? Okey. Ya, satu perkara yang sangat menarik dan ianya memang sedang diusahakan sekarang. MAI, agensi kita di bawah MITI ini, kita bekerjasama dengan JPK, iaitu satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia MOHR. Dan sebenarnya JPK telah pun melantik MAI menjadi industry lead body, iaitu satu agensi, satu body yang ditauliahkan untuk membangun modul silibus bagi industri otomotif. Dan salah satu perkara yang kita tengah bangun sekarang ni ialah mengenai modul silibus untuk pemeriksaan kenderaan. Kerana kita faham, kerana di Malaysia belum ada lagi pemeriksaan ini dijalankan. Jadi education system ataupun latihan-latihan yang disediakan di institusi latihan tidak sebenarnya mempunyai silibus-silibus yang orang kata yang berpaksikan kepada pemeriksaan kenderaan. Jadi perkara tersebut memang telah pun diusahakan, ianya akan diperkenalkan ke latihan-latihan institusi di seluruh Malaysia. Dan pada masa yang sama sebenarnya melihat kepada pemeriksaan kenderaan, equipment serta machines yang akan digunakan lebih bersifat kepada foolproof. Foolproof maknanya memang tidak boleh sama sekali ianya diubah, datanya diubah, nilai keputusan kepada pemeriksaan diubah dan sebagainya. Ianya orang kata sistem yang akan diperkenalkan merupakan satu sistem di mana kenderaan itu diletakkan di atas roller contohnya, dan tekan button dan result tu akan keluar dengan sendirinya. Yang penting di sini ialah sebenarnya macam mana kita nak analyse the result, dan supaya kita tahu juruteknik tu ataupun mekanik dia pandai nak membaca, menganalisakan keputusan data, dan selepas itu dia boleh memberi recommendation macam mana cara untuk memeriksa atau cara untuk membaiki kenderaan tersebut supaya ianya boleh melepasi tahap standard yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat kereta 70-an, 80-an, dia tak ada banyak sangat elemen elektronik itu. Tapi 90-an ke atas itu telah mula. Kalau kita tengok letak komputer riba dan cucuk masuk itu contohnya, so dalam tahun-tahun ke depan, maknanya kecanggihan itu akan bertambah misalnya. Ya, kecanggihan itu memang akan bertambah. Sebab itu ada contohnya diagnostic tool yang ditengahkan sebagai satu modul latihan khas kepada pusat-pusat pemeriksaan yang akan yang bakal ditubuhkan kemudiannya, kerana memang ialah kenderaan ini semakin lama dia semakin berubah menjadi satu komputer, satu mempunyai bahan-bahan elektronik, komponen elektronik yang begitu canggih. Jadi sebab itulah kita sedia maklum atas perkara ini. Oleh kerana itu modul ataupun sistem latihan perlu dihalakan ke arah mengenal pasti komponen-komponen elektronik yang mekanik boleh faham dan boleh membuat penganalisaan terhadap komponen tersebut. Saya perlu pergi rehat yang terakhir, tapi apabila kembali saya nak tinggalkan sikit dasar otomotif ni, melihat perkara yang lebih makro, iaitu kita tahu baru-baru ni banyak perdebatan tentang perjanjian kerjasama Trans-Pasifik dan sebagainya. Tetapi jika perjanjian seluruh dunia perdagangan ini, dia juga akan melibatkan sektor otomotif lambat laun. Dan dalam konteks itu contohnya, hanya kerana satu perjanjian, Thailand yang sekarang dikenali sebagai Detroit Asia atau Asia Tenggara itu mungkin akan kehilangan competitive advantage-nya, kerana dia juga akan ada macam mana ikut undang-undang tu kita nak menilai berapa peratus supaya dia boleh dikategorikan sebagai produk Thailand, berapa nilai komponen dan sebagainya. Jadi di mana Malaysia untuk katalah 5, 7, 10, 15 tahun ke depan melihat kepada sektor otomotif
dan melihat kepada di mana harus kita letak kedudukan kita sebagai pemain industri. Kerana capaian untuk bergerak ke depan itu, pelaburannya perlu bermula sekarang dalam aspek bisnes, dalam aspek latihan sumber manusia dan juga dalam visi negara itu. Kerana kalau kita tengok kelas tarian tu semakin hari semakin dipentingkan. Dan baru ni di pameran kereta di WTC pun tengok ada kereta Nissan yang takkan sepenuhnya menggunakan elektrik. Tetapi orang yang lalu lalang di situ, mereka bertanyakan, boleh ke nanti kalau mati tengah jalan dan sebagainya. Jadi semua itu perlu dipikirkan sekarang. Contohnya Singapura memikirkan bahawa jika mereka nak bergerak ke arah kereta elektrik, maka mereka terus fikirkan di mana nak di-charge, dan tempat charge tu boleh diberikan sebagai satu utility ataupun kemudahan asas awal. Jadi pada pandangan saudara Muhammad Madani yang banyak melihat pada sektor ini, ke mana hala tuju negara dalam hal ini menuju ke negara maju tu, kerana kita tahu kita mau lebih kompetitif, tapi kita juga kita mahukan lebih kelestarian itu. Dan dengan kesedaran semakin tinggi tentang pemeriksaan dan sebagainya, tentunya kita boleh menggunakan peluang itu untuk cuba membawa kepada karbon yang lebih rendah dan pemikiran yang lebih baru. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menyaksikan Agenda Awal ini. Kita masih membincangkan tentang industri otomotif dan di mana Malaysia nak berada. Kerana dulu pun kita berbincang dan saya memberi contoh bagaimana Singapura sedang melihat kepada konsep urban mobility vehicle, kereta yang boleh bergerak dalam 100 km menggunakan satu kali charge sehari. Kerana mereka nak bergerak terus ke arah yang lebih hijau, tak ada gas yang dilepaskan tapi gunakan elektrik dan sebagainya. Dan mereka sekarang pun telah menubuhkan kerjasama dengan institusi Jerman untuk melihat pada bateri yang lebih berkapasiti tinggi dan sebagainya. Bagi kita macam mana? Kita yang ada dulu industri kereta berbanding mereka contohnya. Jadi peletakan industri otomotif ni tentunya perlu digariskan juga sedikit jalan pembuka je kepada dasar otomotif itu. Okey, terima kasih. Dalam dasar otomotif NAP 2014, kita ada memang ada beberapa orang kata langkah-langkah. Dan di antara langkah-langkahnya ialah dari segi teknologi, pembangunan teknologi, mengadoptasikan teknologi terkini untuk memacu kemajuan pembangunan otomotif negara di masa yang akan datang. Jadi sebab itulah polisi NAP 2014 itu sendiri berpaksikan kepada menjadikan Malaysia hub kepada energy efficient vehicle. Okay. Jadi apabila kita membincangkan mengenai energy efficient vehicle, ianya bukan hanya kepada EV dan hybrid. Okay. Ianya sebenarnya kepada satu produk, satu kenderaan yang akan yang boleh yang fuel efficient dan juga pada masa yang sama mempunyai ataupun melepaskan karbon dioksida yang rendah. Okey. Jadi untuk satu produk tersebut menjadi fuel efficient dan juga lower carbon emission, sudah tentu teknologi memain peranan yang sangat penting. Bukan hanya dari segi teknologi powertrain engine, tetapi teknologi secara keseluruhan kenderaan, dari segi bodinya bertukar daripada metal kepada light material seperti komposit, daripada desainnya daripada yang lebih tinggi air resistance menjadi lower air resistance, kepada materialnya daripada iron dan steel menggunakan aluminium. Jadi ini merupakan teknologi yang akan diketengahkan di dalam di dalam NAP 2014. Sebenarnya NAP 2014 bukan hanya mengendengahkan langkah-langkah polisi, tetapi ianya akan juga mengumumkan pelan-pelan pelaksanaan. Jadi kita ada contoh pelan pelaksanaan teknologi, di mana dalam pelan tersebut memang telah diberi telah menggariskan pembangunan teknologi yang tertentu yang akan sebenarnya membawa Malaysia maju ke hadapan dari segi termasuk lithium battery, termasuk electric bus, termasuk aluminium aluminium machine dan juga aluminium casting, termasuk juga kepada teknologi-teknologi yang perlu diadakan di Malaysia supaya dapat membuat operasi otomotif ini menjadi lebih kompetitif. Now, satu perkara lagi yang ingin saya tekankan ialah dengan hanya mengeluarkan produk yang hijau, yang EV tadi itu, masih lagi tidak akan dapat sustain, melestarikan industri otomotif. Apa yang penting juga ialah selain daripada produk, proses yang diguna pakai untuk mengeluarkan produk, proses baik di
pengeluar-pengeluar kenderaan dan juga proses-proses di vendor-vendor, semua proses tersebut mestilah menjadi proses yang hijau. Tak ada artinya kita mengeluarkan produk yang hijau tapi prosesnya menggunakan asap yang tebal. Jadi itu pun teknologi dan teknologi yang diguna pakai ataupun yang akan dibangunkan untuk membuat proses tersebut menjadi lebih hijau. Pada masa yang sama, teknologi tersebut juga boleh membuat proses tersebut menjadi lebih efisien. Dari segi itu, bukan hanya kita dapat manfaat dari segi environmental friendly, tapi kita juga akan dapat manfaat dari segi proses yang lebih efisien. Sudah tentu akan membuat cost of operation itu lebih rendah. Jadi it's the whole ecosystem yang dibangunkan. Bagaimana kita nak menggerakkan itu? Adakah kita akan melihat pada institusi yang sedia ada ataupun setengah orang macam Singapura, dia suka mulakan baru, buka lebaran baru, orang yang lama tu boleh meletakkan juga kepentingan tertentu sebagainya, kerana ia memerlukan pemikiran terutamanya di luar kotak yang baru untuk perkara ini. Contohnya dekat Forum Inovasi Dunia baru ni, ada pakar F1, beliau turut memberikan pandangan tentang inovasi dan mengatakan Formula 1 juga tidak akan relevan jika ia hanya menggunakan pelepasan karbon seperti sekarang. Maka mula yang untuk musim depan, mereka sudah mula menggunakan bateri, dan antara spin-off ataupun susulan daripada situ adalah perniagaan baru yang syarikat R&D F1 boleh bekalkan kepada syarikat otomotif lain, bukan hanya untuk F1, kerana mereka memerlukan kemahiran yang tinggi dengan masa yang cepat dengan saiz yang semakin kecil. Jadi bila mereka berfikir barulah mereka dapat produk baru misalnya. Jadi bagaimana kita nak menghubungkan industri tempatan ni dengan nilai rantaian itu, kerana perubahan itu semakin bermula dan itu diberi tahu di WIFKL 2014 baru ni. Tapi soalnya adalah bagaimana kita nak memulakan rangkaian itu bersama-sama dengan perubahan itu. Jadi cara pendekatan yang dibuat sekarang ialah sebenarnya very customized kepada pemain-pemain yang sudah ada dan juga pemain-pemain industri yang akan datang di Malaysia. Kita sudah pun sebenarnya mempromosikan NAP 2014 ni di luar negara sejak beberapa bulan yang lepas, dan memang sudah ada sebenarnya syarikat-syarikat luar yang ingin menggunakan Malaysia sebagai tapak mengeluarkan produk dan juga ekspor daripada Malaysia. Jadi ini orang baru dan juga orang lama yang sedia ada Proton, Pro 2, Honda, Toyota, Nissan dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni memang membuat satu menjalankan pelan pelaksanaan di mana yang baru dan juga yang lama semua itu membuat pelan-pelan pelaksanaan masing-masing, dan setiap pelan-pelan yang akan dan sedang dan akan dilaksanakan oleh setiap pemain merupakan satu plan yang customized. Jadi kerajaan melihat kepada fasilitasi yang secara customized. Contohnya, ini satu contoh, Volvo contohnya. Volvo sebenarnya sudah pun memberi komitmen untuk menjadikan Malaysia hub serantau untuk ASEAN dan juga berkemungkinan untuk ekspor ke Australia dari Malaysia. Tapi apa yang Volvo perlukan berlainan dibandingkan dengan apa seperti syarikat, ada satu syarikat yang telah pun memberi yang telah bersetuju untuk menjadikan Malaysia sebagai hub. Dia mempunyai keperluan yang berasingan. Jadi dia ni memerlukan berasingan. Jadi maknanya customize fasilitasi itu harus dibuat. Itu saya lihat itu sebenarnya inovasi kerajaan di mana pemikiran cara kita memproses aplikasi-aplikasi daripada setiap pemain itu seharuslah berbeza, dan kita mesti melihat itu sebagai satu peluang, satu opportunity kepada Malaysia, dan kita tidak harus melihat kepada itu adakah pemain ini akan benar-benar memberi komitmen kepada Malaysia dan sebagainya. Kita harus menginovasikan cara kita sebenarnya memproses dan cara kita berganding sebenarnya dengan pemain-pemain industri untuk menggerakkan industri otomotif Malaysia ke arah dan juga level yang lagi tinggi. Maknanya transformasi kerajaan dalam dasar otomotif itu jelas, tidak ada satu saiz untuk semua lagi, tetapi pengkhususan tertentu mengikut keperluan. Saya rasa seronok dengan itu. Mungkin kita akan terus bincangkan perkara itu dan lihat ke mana. Kerana ia membuka lebaran baru dan menyelesaikan banyak pelbagai masalah yang membelenggu dahulu. Terima kasih kepada saudara Muhammad Madani. Terima kasih kepada anda. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform kita ada, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, mahupun terus muat turun aplikasi mudah alih iOS dan Android. Sekian, selamat malam dan jumpa lagi. Thank you so much. Terima kasih.